والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. أما بعد. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan imam, jawatan kuasa surau An-Nur fasa 2 Seremban Selatan, fasa 3. Fasa 3A, silap. Fasa tengok sembok kat luar. Fasa 3A, Seremban Selatan betul ya? Betul tak apalah. Jangan salah tempat dah lah. Baik. Yang bunda yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah hari ini Ramadan kita, Ramadan yang ke-24. 24, malam yang ke-25. Malam Jumaat pula tu. Malam ganjil. Jadi tanda-tanda Lailatul Qadar diberitakan. Di antaranya ialah malam-malam yang ganjil dan ia pernah berlaku pada malam Jumaat. Ya. Kalau pada hari-hari biasa selain daripada Ramadan, malam Jumaat ni malam utama untuk ibadah. Kerana diangkat ganjaran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari 1 ke 10. Daripada 1 jadi 10. Hari biasa kita baca Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf. Kan? 19 huruf, 1 Allah Ta'ala bagi 10. Jadi 190. 190. Tapi hari Jumaat darab 10. Jadi 1900. Tapi bila Ramadan, Allah Ta'ala limpahkan sehingga jadi 70 sampai 700. Satu huruf sempurna 700. Kalaulah kita ni hidup di dunia, baca Quran, sebut alif, cek 700. Agak-agak ni lah. Manusia ni buat apa katnya? Manusia ni buat apa katnya? Nak cari duit, baca Quran. Tak payah kerja kilang, tak payah kerja automobil, tak payah jadi atlet, tak payah pergi siang ikan. Pasal apa buat apa nak susah-susah? Pasal baca Quran Allah Ta'ala dah bagi ganjaran pahala. Tetapi apa yang nak diberitakan pada malam ini dalam masa yang singkat sikit saja ni, ya, sebelum kita isyak dan kita tarawih. Ayat yang nak anda baca tadi ialah berkenaan dengan apa? Ni familiar, ayat ni familiar sangat ni. Telinga kita kalau dengar dah tahu dah ayat ni cerita tentang apa. Ayat tentang puasa. Satu ayat yang nak kupaskan untuk kita perkongsian kita bersama pada malam ini. Nak anda ulang balik semula. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayat ini satu ayat sahaja, perintah melaksanakan ibadah puasa. Tetapi dalam ayat ini terungkap 4 perkara yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita. Apakah perkara itu? Yang pertama sekali ialah Allah Ta'ala seru kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Sebab ini adalah syarat dan isyarat bagi ahli-ahli syurga. Apa tujuan kita berpuasa? Nak dapat syurga lah. Kalau tak ada tujuan, lapang dahaga sajalah yang kita dapat. Penat dengan karenah suami malas bangun sahur. Paling lihat sekali suami lah bangun sahur. Paling senang isteri lah. Ini confirm tak boleh nak lewat, tak boleh nak lawan hak ni. Luar rumah kita tak boleh lawan. Bulan puasa dia paling kuat sekali. Itu sebab orang perempuan ni, wanita ni,
Allah Ta'ala bagi tahu dia adalah insan ataupun makhluk yang paling senang masuk syurga. Paling senang masuk syurga. Tapi jangan lupa, hak mudah juga masuk neraka. Jangan bangga sangat. Oh, kita dah set kita sesat dah. Senang, Nabi kata senang masuk syurga. Dah, kena tahu juga orang perempuan juga senang masuk neraka. Buktinya hari ni nyata. Tengok kat papan-papan signboard tepi jalan highway tu, gambar orang lelaki banyak, gambar orang perempuan banyak. Nak jual paku pun nampak pusat. Tu saya tak sengaja nampak tu, tak sengaja. Ingatkan paku punya pusat. Jual paku nampak pusat, pakai topi baju nampak pusat. Jadi masalahnya itu tadi ialah pada diri individu itu sendirilah, perempuan. Itu sebab ketika mana satu ketika Nabi SAW dia menangis. Nabi ni menangis dia bukan menangis main-main, menangis yang beria sangat. Kalau kita susah nak pujuk, orang perempuan ni kalau menangis dia susah nak pujuk bila agak-agaknya susah sangat nak pujuk dia. Bila suami dia selingkuh, suami dia main kayu 3, oh tu jangan pujuk lah, payah pujuk. Pandang muka pun tak nak. Macam mana duduk pandang bawah. Tu 3 hari 3 malam. Tu kalau tu tanding suami dia main kayu 3. Memang payah nak pujuk. Tetapi itulah keadaannya Nabi SAW menangis bila Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, kenapa menangis ni? Aisyah, tahu tak, ketika mana aku di-mi'rajkan Allah Ta'ala, aku diperlihatkan neraka. Nabi SAW dah tengok syurga, dah tengok neraka. Bila tengok neraka, yang ku sedih tu sangat tu sebab apa? Sebab ramai sangat kaum wanita di dalamnya. Ini yang kita risau. Tapi orang lelaki pula jangan jobor. Orang lelaki tak ada dalam neraka kot. Tak, banyak juga. Tetapi banyak sangat orang perempuan. Wah, ni cerita kes jual paku tadi kan? Sebatang paku habis tergalian maruah. Masalah. Tak kira paku tu payah bengkok ke, senang bengkok. Tak payahlah jual body. Jual paku je lah. Apa payah pula nak jual paku sampai ambil gambar gitu-gitu besar-besar ni. Baik. Jadi, ya ayyuhallazina amanu, Allah Ta'ala seru kita orang Islam, orang yang beragama Islam, orang yang beriman itu tadi, suruh kita kutiba alaikumusiyam. Kita nak habis fasa puasa, tapi saya suka ulang ayat ini kerana apa? Kerana kita refresh kembali. Adakah puasa yang kita buat tu menepati kehendak agama kita? Kita buat puasa sebab kemuncaknya pada ayat yang, pada kalimah yang terakhir, pada ayat 183. Kutiba alaikumusiyam, Allah Ta'ala suruh kita berpuasa orang beriman, bukan orang kafir. Tak sama. Sebab perintah puasa ni, perintah solat ni, perintah zakat ni, perintah menunaikan haji ni kepada orang yang beriman. Bila sebut beriman, ini adalah kunci nak masuk syurga. Kita dah ada anak kunci. Kunci. Cumanya kita nak bawa kunci tu dalam keadaan dia lurus ataupun dia bengkok. Kunci. Kalau face mask ni bengkok, macam ni boleh pakai tak? Tak boleh, kena betulkan balik. Tarik dia. Pakai gini. Baru bengkok balik. Boleh pakai. Begitulah hakikatnya, kunci yang kita ada sekarang ini adalah penentu kepada kita nak masuk syurga. Kunci yang ada pada kita ni mungkin bengkok, mungkin ada bengkok sikit. Ada orang mungkin lurus. Lurusnya sebab apa? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Manusia ni biasalah, bila tanya saja, bila suruh buat satu benda mesti nak tanya. Tak. Macam pematuhan SOP lah, pakai mask. Buat apa pakai mask? Mesti nak tanya sebab apa pakai mask. Tetapi hakikatnya, kenapa bila kita bersihkan store rumah kita pakai mask? Store rumah kita berabuk kan? Kenapa kita pakai mask? Apa tujuannya? Keselamatan diri. Kalau orang tu ada resdung, dia akan jadi masalah resdung yang lebih
teruk lagi bila habuk masuk dalam hidung dia. Adakah kita dapat lihat keadaan cuaca kita hari ni? Kita tak nampak habuk tu banyak mana. Yang duk hari duk kita hirup, pencemaran udara yang duk kita hirup, tak sedar-sedar dah kena kanser. Sedar-sedar tiba dah tahap 4. Sekarang begitu kanser kan? Mana ada tiba-tiba tahu tahap 1 kanser? Mana ada? Mak saudara saya, arwah mak saudara saya tiba-tiba sakit bawah ketiak dia. Pergi cek, bukan jam-jam tu tahu. Makan masa tahun baru tahu. Rupanya dah tahap 4 kanser. Tiba-tiba tu gitu je. Dan kita tahukah punca-puncanya? Kita tak tahu. Mungkin sebab udara, mungkin sebab makanan yang kita makan hari ini. Langkah-langkah keselamatan. Hari ini kerajaan negeri ataupun kerajaan Malaysia menyuruh kita untuk kita mematuhi peraturan ataupun SOP, Standard Operation Procedure. Mana-mana kita nak pergi, mesti kita dalam keadaan kita berkomuniti, maknanya kita bercampur ramai, mesti nak pakai mask. Kerana dibimbangi wabak COVID ini dia boleh menular dan dia boleh memerangkap kita melalui 3 panca indera: mata, hidung dan juga mulut. Ini perintah. Bila sebut tentang perintah, mesti manusia akan persoalkan. Kutiba alaikumusiyam. Kenapa kutiba alaikumusiyam? Kenapa Allah Ta'ala suruh kita suruh puasa ni? Buat apa suruh puasa? Buat penat badan. Elok-elok kita makan 9 bulan, tahan makan itu. Tak boleh nak cakap, tak boleh nak ngumpat, tak. Semua tak boleh buat. Sebab apa? Kalau buat, puasa sia-sia. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebab apa? Allah Ta'ala bagi jawapan. Terus dalam satu ayat Allah Ta'ala bagi soalan, Allah Ta'ala bagi seru, Allah Ta'ala suruh buat, Allah Ta'ala bagi jawapan. Dan Allah Ta'ala bagi penghargaan. Apa jawapannya? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kerana umat terdahulu sebelum kamu juga berpuasa. Hakikatnya, yakinnya kita, faktanya kita, orang Yahudi dia berpuasa pada hari Sabtu. Orang Yahudi berpuasa pada hari 10 Muharram, hari Ashura kan. Sebab kita orang Islam nak beza puasa Yahudi dengan orang Islam sehari sebelum awal dan 10 Muharram, ataupun start 10 Muharram habis 11 Muharram. Tu beza kita dengan orang Yahudi. Allah Ta'ala seru kita, Allah Ta'ala bagi tanggungjawab pada kita, Allah Ta'ala bagi tahu sebab apa kita kena buat, dan Allah Ta'ala bagi penghargaan kepada kita. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Supaya kamu mencapai darjat takwa. Hak ni yang kita duk cari-cari selama ni. Kita duduk lahir saya berconget, kita keluar pada perut mak kita. Tahu berconget? 9 ada orang Kedah, ada orang Pahang sini lah. Kalau bercengit keluar daripada perut mak kita tu tadi, maka di situ dah dibolehkan kita untuk bertanggungjawab. Mula-mulanya mak jaga kita, abah jaga kita, susukan kita sampailah kita besar. Sampailah kita sampai satu tahap kita dah kena mentadbir diri kita sendiri. Maknanya akhir balik. Bila akhir balik, maka wajib dia sembahyang, wajib dia berpuasa, wajib ke atas dia zakat, haji dan sebagainya dah wajib ke atas diri dia. Maka apakah perintah ini tadi menyusahkan kita? Tak. Sebab ini janji iblis nak menyesatkan umat manusia. Allah Ta'ala bantu kita dengan salat, Allah bantu kita dengan puasa, Allah Ta'ala bantu kita dengan zakat, Allah Ta'ala bantu kita dengan haji. Apa tanda kita berpuasa? Apa sebabnya? Nak bezakan kita dengan orang susah. Apa sebab kita kena zakat? Sebab ada orang miskin. Apa sebab kita kena pergi haji? Nak sama level kan orang kaya, orang miskin semua pakai baju yang sama. Nampak? Tidak ada beza kehidupan manusia, melainkan darjat dan pangkat yang Allah Ta'ala kurniakan sementara kat dunia. Itu sahaja. Tetapi bukan semua orang yang boleh mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang berpuasa, tetapi puasanya mungkin puasa awam, puasanya mungkin puasa khas, puasanya mungkin puasa
khusus ada 3 jenis puasa. Maka barang siapa dia mendapat puasa yang khas dan khusus itu, maka bersenang-senanglah hidup dia di akhirat. Kerana tidak ada lain yang kita hendak di dunia ini dan kehidupan akhirat kita melainkan kesenangan yang abadan-abadan, kesenangan yang selama-lamanya. Mana ada orang dulu kita tengok rumah Felda, rumah papan lah, boleh hilir kat air, datang banjir hilir, nampak semua rumah pergi macam tu. Nah, zaman sekarang ada tak rumah hilir kat air ni? Jarang-jarang sekali, kecuali rumah tu memang duduk tepi sungai. Orang suruh pindah naik ke bukit, dia duduk tepi sungai. Habis hilir. Lepas tu marah kerajaan, buat apa biarkan sungai ni laju sangat air? Mana orang tahu air nak laju? Boleh tahan air sungai Pahang? Tak boleh itu. Lemahnya kita sebagai manusia. Jadi Allah Ta'ala kurniakan kita puasa ayah dan bunda, tidak lain dan tidak bukan melainkan tujuannya untuk membantu kita masuk syurga dengan senang. Kerana duduk di yaumul mahsyar sangat perit, sangat susah. Barang siapa yang tidak ada takwa, hanya ada iman saja, seumpama dia nak pergi ke Seremban bawa seposin, tapi bawa Ferrari, seposin dia bawa. Naik bukit tangga dah habis minyak, kereta mahal, duit tak ada. Itulah perumpamaan. Diri dia tu mahal, nilai diri dia tu mahal sebab Islam ni mahal. Nilai itu dah ada, tetapi tidak ada takwa, tidak ada kesempurnaan. Kereta mahal, minyak tak ada, apa boleh buat? Pandang je lah, lawanya kereta, lawanya, tapi tak boleh jalan. Nah, bawa Ferrari tapi dia tolak belakang, apa-apa. Begitulah kehidupan di akhirat. Kita dah ada nilai, tetapi jangan sia-siakan nilai kita pada hari ini. Maka berpuasalah kita sungguh-sungguh, jagalah adab-adab berpuasa, capailah takwa Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana barang siapa yang memperolehi takwa kepada Allah Taala, masuklah dia syurga. Dia boleh pilih pintu mana dia nak masuk. Bagi orang yang berpuasa, Allah Taala khaskan pintu bagi mereka nak masuk dalam syurga, namanya Ar-Rayyan. Allah Ta'ala siapkan pintu kita nak masuk dalam syurga. Dipersilakan. Kita kan suka, sama datang makcik kan, suka kita kan, cuba kat masuk. Orang tua masuk, balik kita kan, balik semula kan. Tak makan lah kan. Tak jumpa YB lah, tak jumpa siapa lah, lantak lah, sakit hati balik. Tetapi kalau makcik sila masuk, makcik ni tempat makcik tu, makcik duduk kerusi yang paling mahal tau. Oh, kita tengah berkapak macam tu datang. Sebab apa? Dihargai. Begitulah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita menuruti perintah ajaran Nabi SAW, ikut perintah Allah Ta'ala, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, maka Allah Ta'ala menghargai kita. Masuklah pintu mana nak masuk, kita boleh pilih. Kalau dah terang-terang itu Jannatul Firdaus, takkan nak pergi Jannatul Naim. Sebab syurga tertinggi Jannatul Firdaus. Sebab kita ada pilihan. Tidak ada masalah bagi kita masuk mana. Sebab orang yang duduk syurga tinggi, dia boleh lawat syurga rendah. Orang syurga rendah tak boleh naik syurga tinggi. Sebab apa? Dah naik tak turun dia kan. Mana boleh? Rumah setinggan pergi banglo, nak suruh dia balik rumah setinggan balik, ingin dia dah. Dengan dengginya, dengan malaria ni kat bawah tu, ini duduk menyandar dalam tu. Buah datang, buah. Burung. Gulai datang. Mintalah apa nak minta. Itulah takwa kepada Allah Subhanahu Taala. Saya cukup sekali itu. Waktu isyak dah masuk. Jadi insya-Allah jadikanlah usia Ramadan yang berbaki ini, dan jadikanlah ia sebagai pentas untuk kita menambah amal baik kita, supaya kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan puasa kali ini adalah puasa yang terbaik bagi kita, andai ia adalah yang terakhir bagi kita. Dan jika
masih ada ruang dan peluang untuk kita bertemu Ramadan yang akan datang, maka gunakanlah kesempatan ini untuk terus berdoa agar kita bertemu pada Ramadan yang akan datang. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memahtaskan diri saya semasa menyampaikan tazkirah ringkas ini. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.